Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. Sekasihi dan yang saya hormati, yang berbahagia fungsi karya masjid Kampung Payo dan semua ahli tangkuasa dia berserta dengan pegawai-pegawai masjid yang saya kasihi dan yang saya hormati, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di malam yang berbahagia ini, di saat mana ya pada hari ini ya kita pun telah berada dalam ya pada saat 17 malam ni ya, 17 ataupun 16 Jamadil Akhir. Lebih kurang tempoh masa ya 76 hari lagi lebih kurang ya, ataupun 75 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Di dalam suasana pada hari ini kita masih lagi menghadapi ya satu wabak, iaitu COVID-19, dan negara kita pada hari ini termasuklah di Negeri Sembilan, termasuklah di daerah production ya, kita masih menghadapi KP, tetapi kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terima kasih dan penghargaan juga kepada pihak berkuasa negeri, ya, terutama sekali Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri telah membenarkan ya masjid-masjid seluruh Negeri Sembilan dan surau-surau boleh mengadakan aktiviti kuliah di antara maghrib sehingga ke solat fardu isya. Terima kasih kita ucapkan. Mudah-mudahan ya pada saat kita menghadapi satu wabak ataupun musibah pada hari ini, tuan-tuan, Allah lihat diri kita ya, kita hadir di majlis yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berhadir sehingga kita tidak terpisah pada majlis yang kita hadir pada hari ini, kita semua ini berada di bawah naungan sayap-sayap para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencucuri akan rahmat dan pandang dan lihat di atas apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan ya wabak yang ada pada hari ini akan diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ya tidak berapa lama lagi Ramadan yang bakal kita lalui. Oleh itu mulai hari ini, tuan-tuan, sama-samalah setiap saat, setiap masa kita menunaikan solat fardu. Ya, selepas solat fardu jangan tinggalkan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ruang untuk sekian kalinya pada diri kita, ahli keluarga kita dan kaum muslimin muslimat sekalian, agar dapat kita berada dalam bulan Ramadan, dan di samping itu untuk kita terus beramal dan terus beramal. Ya, sebab ya inilah di antara ya permohonan dan hajat di kalangan orang-orang yang terdahulu, di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya mudah-mudahan termasuk dalam golongan berkenaan rindu untuk nak bertemu dengan bulan Ramadan, satu bulan yang amat dinanti-nantikan di kalangan orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang demikian? Kerana di bulan berkenaan, satu bulan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan berkenaan barang siapa yang beramal di bulan berkenaan, ya amalan-amalan mereka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk kita bertemu dan beramal dalam bulan berkenaan, dan mudah-mudahan juga ya semoga Allah memperkenankan doa kita supaya kita menghadapi Ramadan yang akan datang ya seperti mana Ramadan yang terdahulu, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, alhamdulillah ya, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini ya kita sama-sama ya mendengar sedikit tazkirah ringkas daripada saya yang menceritakan mengenai fadilat sembahyang ataupun fadilat solat. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu an, yang mana Sauban ini adalah merupakan maula ataupun ya pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin dalam kuliah yang lalu saya ceritakan ya, Sauban ini tuan-tuan, dia amat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup sayang, cukup kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh setiap saat dan setiap ketika Sauban radhiyallahu an ya ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh 24 jam. Mana sahaja Nabi nak pergi tuan-tuan ya, ataupun apa sahaja di mana sahaja Nabi berada, Sauban pun mahu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan ya. Itu di antara dia. Sebab apa tuan-tuan demikian? Sebab melihat saja wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan ya sudah mendapat pahala. Inilah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni kalau boleh nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau boleh mereka ni ya ingin sentiasa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menadahkan tangan, dan Nabi mendoakan diri mereka saat selepas saja menunaikan sembahyang. Tetapi suasana yang demikian tuan-tuan, nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, disebabkan Nabi pun ada keluarga. Begitu. Oleh itu memikirkan keadaan demikian tuan-tuan, Sauban radhiyallahu an pun berkata, saat aku di muka bumi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia kata masih ada ya tidak ada masanya juga aku tidak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian tuan-tuan ya, sebab Nabi ada keluarga. Saat Nabi balik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga, bersama isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak boleh bersama dengan Nabi di atas muka bumi. Dah demikian. Ya, yang kemudian tuan-tuan, andainya pula nanti aku aku ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi mungkin berada dalam syurga yang paling istimewa, yang teratas sekali.
Tidak dapat juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bersama sentiasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andainya, kata Sauban radhiyallahu an, aku dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah, nescaya sudah pasti aku tidak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tempatnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan keadaan demikian, tuan-tuan, di atas muka bumi pun ada saat-saat terpisah dengan Rasulullah. Sauban radhiyallahu an tidak dapat melapkan mata pada malam yang berkenaan. Tak dapat tidur, tuan-tuan, sebab memikirkan keadaan demikian. Ni tuan, sampai merah mata Sauban. Apakala tibanya waktu subuh, dikumandangkan azan, Sauban radhiyallahu an, tuan-tuan, bingkas bangun, bersama solat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tinggal. Kalau kita lah, tuan-tuan, kalau malam tu tak tidur lah, confirm, terutama sekali setengah jam ataupun sejam nak subuh, confirm subuh kita pukul 10 pagi. Lolap tu, tuan-tuan, kalau kita lah. Tapi Sauban tak. Tak tinggal takbir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dah selesai sembahyang, tuan-tuan, Nabi menghadapkan muka dia kepada para jamaah. Nabi lihat seorang-seorang di kalangan muka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi terlihat muka Sauban, yang mana mata Sauban radhiyallahu an merah menyala, bahkan udang dibakar. Maka Nabi tanya, wahai Sauban, engkau sakit ke? Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Cuma pada malam tadi ya Rasulullah, aku tidak dapat tidur. Disebabkan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban pun menceritakan keadaan demikian. Apabila Sauban selesai menceritakan keadaan demikian, tuan-tuan, tersentak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi termenung, sebab syurga itu bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, tuan-tuan, turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di kalangan orang-orang yang beriman, lebih kuranglah maksud pada ayat Al-Quran yang berkenaan, di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal itu, tuan-tuan, tempat mereka besok adalah bersama dengan para anbiya, para orang al-mursalin, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan, barulah Sauban radhiyallahu an tersenyum dengan gembiranya daripada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hadis yang saya nak bacakan ni, tuan-tuan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu an. Dia ambil hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dianya merupakan maula ataupun berbantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mana pergi Nabi, dia ikut. Apa kehendak Nabi? Nabi sembahyang, tuan-tuan, dia sediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keperluan yang Nabi nak, dia akan sediakan. Sebab apa, tuan-tuan, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
tuan-tuan, kalau boleh nak berkhidmat jiwa dan raga mereka ke atas kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Nabi telah bersabda, dia pernah mendengar apa kata Rasulullah, alaika bikasratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khatta anka biha khati'atan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Sauban radhiyallahu an? Kata Nabi, hendaklah engkau memperbanyakkan sujud. Alaika bikasratis salah, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud, yakni memperbanyakkan salat. Ni tuan-tuan ya. Oleh itu saya menyuruh ibu-ibu dan ayah yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian, perbanyakkan salat. Ya, bangunlah malam memunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun solat kita tunaikan solat sekadar 2 rakaat sahaja. Ataupun kalau tak dapat kita bangun tuan-tuan 1/3 malam tu, bangunlah sebelum 1 jam ataupun setengah jam sebelum masuk solat fardu subuh. Tunaikanlah sekurang-kurangnya 2 rakaat munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyakkan tuan-tuan. Sebab itulah yang dikenaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, alaika bikasratis sujud, perbanyakkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saat kita salat tuan-tuan, di situ kita meletakkan anggota kita yang paling atas sekali. Tuan-tuan, ini kepala kita yang kita jaga dengan elok. Kadang-kadang orang nak usik pun kita marah, tuan-tuan, jangan main. Tapi kalau orang Arab tuan-tuan, kepala dia biasa. Tapi kita jangan main. Kepala yang main dia. Kadang berembat tuan-tuan. Bergaduh boleh. Tapi yang Arab tak. Terutama kalau dia nak yatim tuan-tuan, dia usaplah kepalanya. Setiap tangan terkena oleh usapan rambutnya tuan-tuan, Allah akan mengampunkan akan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Tuan-tuan. Oleh itu dia sanggup meletakkan anggota tubuh badannya, kepala dia sama taraf dengan kaki dia. Ini orang yang sujud tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan, dia sanggup tuan-tuan ya, letakkan angka yang paling tinggi itu selaras dengan kakinya. Oleh itu orang yang tidak sujud ni tuan-tuan merupakan orang yang takabur, orang yang membanggakan diri, membesarkan diri, seolah-olah dia lebih besar, dia lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu tuan-tuan, solat ini tuan-tuan merupakan semulia-mulia amalan. Itu sebab perintah solat ini tuan-tuan diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mana berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Oleh itu sebab tuan-tuan saya nasihatkan, kalau tak adalah kuliah ya, waktu maghrib isyak tu tak adalah kuliah, saya menyeru pada ibu-ibu ayah-ayah yang saya kasihi ya, sembahyanglah, qadaklah solat tuan-tuan. Solat ibu-ibu ayah yang mungkin banyak yang tertinggalkan di masa-masa yang lalu. Saat kita mula balik, yang kemudian saat kita tuan-tuan hidup dalam keadaan bujang pada waktu itu, kemudian kita berkahwin, dah berkahwin anak ramai pula, Allahu Akbar. Nak besarkan anak sampai 12 orang, sampai 15 orang, 7-8 orang tuan-tuan. Kadang-kadang solat pun tinggal. Ya, kalau di Felda tuan-tuan pukul 5 pagi itu dah penuh dah. Kadang-kadang solat subuh pun tertinggal. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah masih sayangkan pada diri tuan-tuan sekalian. Allah panjangkan usia tuan-tuan. Oleh itu ambillah peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Tuan-tuan dah berusia 60, 70 dan sebagainya. Ya, perbanyakkanlah kita qada, ganti solat tuan-tuan yang banyak kita tinggalkan.
Dan di samping itu perbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan ya. Kata Nabi, alaika bikasratis sujud. Ya, atas kamu itu perbanyakkan sujud. Ini tuan-tuan ya. Sebab amalan solat ni satu amalan yang paling mulia sekali. Itu sebab tuan-tuan, amalan-amalan yang pertama-tama sekali besok, ia akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain dan tidak bukan melainkan amalan solat kita semasa hayat kita dulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidaklah engkau melakukan sekali sujud itu, kata Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan darjat diri kamu, ya, illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan Allah akan meningkatkan darjah, ya, kedudukan kamu satu tingkat, dan di samping itu akan menghapuskan akan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Di samping Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat diri seseorang yang melakukan amalan salat, dan di samping itu Allah akan menghapuskan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apa lagi tuan-tuan? Ya, bagaimana andainya kita tak solat? Allahu akbar. Ataupun solat tu mungkin seminggu sekali, siap solat Jumaat. Tambahan PKP ini tuan-tuan kan. Pergi sembahyang kena buat sayadahnya sebelum itu, ya tuan-tuan ya. Parking tidak diberikan dalam kawasan masjid, leceh langsung tak pergi. Allahu akbar. Pada hari ini tuan-tuan ya. Dulu alhamdulillah seminggu solat. Pada hari ini tuan, dalam tempoh satu minggu tu tidak ada sekali kita meletakkan dahi kita yang paling tinggi kedudukan dalam anggota tubuh badan kita, ya, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup memperhambakan, merendahkan diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk ahlus suffah. Rabi'ah tuan bin Ka'ab serupa juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mungkin yang lalu tuan-tuan pernah saya sentuh, ya, bagaimana Abu Hurairah dan Abi Rabi'ah ini tuan-tuan merupakan ahlus suffah. Ini orang yang susah, orang yang miskin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dia ada tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itu di hadapan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal di situ tuan-tuan. Alhamdulillah. Walaupun mereka tinggal di situ, tuan-tuan, peluang keemasan bagi diri mereka, salat qiyam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak tinggal. Allahu akbar. Nah, ini tuan-tuan ya. Dan mereka tuan ahli sufah. Begitu juga pernah saya ceritakan Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara tuan-tuan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, mengalahkan Umar, mengalahkan Osman, mengalahkan Ali radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an tuan-tuan, ahli sufah, seorang yang miskin. Tetapi tuan-tuan, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an ini saat dia dah nak wafat, nak meninggal dunia tuan-tuan, ya, menangis dia tuan-tuan sampai air matanya membasahi janggut dia. Sahabat tanya dia, ya Abu Hurairah, sebab apa engkau menangis? Adakah engkau takut untuk nak menghadapi saat sakaratul maut? Sahabat tanya dia. Apa kata Abu Hurairah? Yang sebenarnya aku bukan takut untuk nak menghadapi akan kematian. Tetapi kata Abu Hurairah,
Ya, sebenarnya aku takut perjalanan aku nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni cukup jauh, dia kata. Tetapi kata Abu Hurairah, bekalan aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala aman sedikit. Ya Rabb, subhanallah. Abu Hurairah tuan-tuan, dia kata amalan dia yang buat selama ni cukup sedikit nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sedangkan Abu Hurairah tuan-tuan tak lekan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu hayat yang mana Nabi pergi dia ikut. Itu sebab tuan-tuan, ya, turunnya sebab Nabi lafazkan wahyu. Dia tahu sebab apa, di mana, apa kemunasabahan hadis yang Nabi lafazkan. Allahu akbar. Merupakan salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tinggal salat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia katakan amalan dia cukup sedikit nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diri kita tuan-tuan, Allahu akbar. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, ya. Kadang-kadang alhamdulillah lah kita dapat sembahyang Jumaat, ya, sembahyang berjemaah maghrib, isyak, subuh, alhamdulillah. Asar, zuhur mungkin kadang-kadang kita dapat. Bersedekahlah sedikit, alhamdulillah. Buatlah amal kebajikan sedikit tuan-tuan. Tapi kita rasakan kita tuan-tuan dah ahli syurga, rasa dah. Kita dah. Allahu akbar, banyak betul amalan aku dah. Allahu akbar. Kita. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, nampak kawan-kawan kita, kadang-kadang jiran tetangga sebelah kita tak pergi masjid, tuan-tuan, kita tak tahu ya. Dengar yang tak dengar kau azan kita gitu. Tak dengar kau azan, agak pekak kau. Pergi masjid padahal tak boleh kita ajak dia, bang, jom pergi masjid. Malam ni ustaz datang sembahyang Jumaat sama. Dia tak datang tak ada masalah. Kita ikut tak ajak dah dia. Ni tuan-tuan, belakang kita tak tahu ya. Mantap ni tuan-tuan, ya. Tu. Sebab kadang-kadang timbul perasaan riak dalam diri kita. Allahu akbar. Alhamdulillah tuan-tuan, ya. Itu sebab tuan-tuan, ya, sebab amalan kebajikan yang kita tunaikan setiap hari ketiga tuan-tuan, ya, jangan kita anggap kita ini dah melakukan yang terbaik. Sekiranya dalam diri kita tuan-tuan ada unsur besar zarah sekalipun sifat riya, wujub dan takabur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam amal ibadah yang kita tunaikan itu tuan-tuan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah." Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tidak perintahkan di kalangan hamba-hamba aku itu untuk beribadah, untuk menyembah aku, melainkan dia menyembah diri aku itu tuan-tuan, ya, tulus hatinya beribadah itu semata-mata kerana aku. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, ya, semata-mata ikhlas kerana aku. Sebab Allah tidak mau dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ada unsur syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So syirik ni ada dua tuan-tuan. Yang pertama syirik jali, syirik yang jelas, dan yang kedua syirik yang tersembunyi, syirik khafi yang tersembunyi. Inilah ada perasaan riya, wujub, takabur dan juga sebagainya. Muslimin muslimat yang saya kasihi dan yang saya hormati, Abi Rabi'ah ni tuan-tuan, ya, yang merupakan hadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata,
Ya apakah kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghaira zalika qultu huwa zaka qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tuan-tuan, semua tajuk bikasratis sujud, perbanyakkan sujud kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis berkenaan? Aku pernah bermalam, kata Rabi'ah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengambilkan air untuk wuduk Nabi dan melayani akan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ni pembantu Nabi, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyediakan akan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda bersabda, Nabi lihat khadam ni tuan-tuan, Rabi'ah ni taat tuan-tuan ya, menyediakan akan keperluan nak ambil sembahyang, disediakan air dan sebagainya. Lalu Nabi berkata kepada dia, wahai Rabi'ah, kau mintalah sesuatu ke aku, kata Nabi. Ni tuan-tuan ya, aku berkata, ya Rasulullah, aku memohon kiranya aku boleh menemani Tuhan di dalam syurga kelak. Itu saja tuan-tuan. Nabi offer pada, wahai Rabi'ah, kau minta ke apa kau minta? Ya wahai Tuhan, wahai ya Rasulullah, ya aku memohon kepadamu ya Rasulullah untuk menemani engkau nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi baginda, ada lagi permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Ada lagi tak? Ni tuan-tuan ya, Nabi tanya. Kalau saya tuan-tuan macam-macam saya minta tuan-tuan. Minta kereta, minta apa semua saya minta saudara semua. Dia kalau saya lah. Tapi Rabi'ah tak. Nabi offer, ada lagi tak? Tuan-tuan, baginda berkata, ya ada lagi tak? Aku pun menjawab, tak ada ya Rasul, itu je. Ya Rabb, tuan-tuan, tak ada ya Rasul, itu saja ya Rasulullah. Sedangkan Nabi menawarkan apa lagi yang kau minta? Ya, baginda telah menjawab, kalau begitu wahai Rabi'ah, Nabi kata, perbanyakkan olehmu sujud. Ni tuan-tuan, perbanyakkan solat. Ya tuan-tuan, kerana dengan hanya meminta kepada daku sahaja, hal itu mustahil untuk terwujud. Sebab tuan-tuan, nak masuk syurga ni bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang. Nak masuk syurga saja tuan-tuan, walaupun kita mohon doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan perlu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi menawarkan tuan-tuan ya, apa yang kamu nak sekalipun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau nak menemani aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, fa'alaika bikasratis sujud, ke atas kamu wahai Rabi'ah, tolong perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kau tak solat, kalau kau tak sembahyang, tak menunaikan akan ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nescaya apa yang kamu pohon, walaupun aku sendiri yang mendoakan sekalipun, tidak sekali-kali akan terwujud untuk engkau memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak masuk syurga Allah taala ni tuan-tuan, bukan benda yang free, bukan benda yang begitu mudah sekali untuk kita nak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tuan-tuan, amalan yang pertama-tama sekali besok
di hari akhirat kelak yang akan dihitung ataupun dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan ataupun tak bukan adalah ibadah solat 5 waktu 1 hari 1 malam yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu muslimin muslimat yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian, jagalah solat tuan-tuan. Ya, oleh itu tuan-tuan ya, jagalah solat. Walaupun keadaan sekalipun, jaga tiang agama. Ni tuan-tuan ya, jaga tiang agama. Oleh itulah sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah solat, alhamdulillah, kemudian tanya sama ada solat yang kita tunaikan itu, tuan-tuan ya, sah ataupun tidak segi syarak dia. Ingat tuan-tuan, ini ramai orang yang solat, tetapi kadang-kadang solatnya tuan-tuan ya tidak sah. Kadang-kadang di masjid-masjid ada bab solat Allah, tak nak belajar. Sebab dah pandai dah semayang daripada balik lepas sekarang. Tetapi takbirnya Allah Akbar tak ada. Habis. Ramai itu dah. Allah. Mana akbar dia? Allahu Akbar. Itu sebab bagi abad solat ni merupakan fardu ain. Tuan-tuan ya, kadang orang takbir Allahu Akbar. Betul. Takbir bukan Allahu Akbar, tetapi Allahu Akbar. Allah bunyi, akbar tak bunyi. Sebab takbiratul ihram itu merupakan rukun kau. Yang main tuan-tuan, nampak mudah. Enteng buat salat tuan, sebab saya waktu sebelum balik dah jabat sembahyang sampai sekarang. Ustaz nak jabat sembahyang tak payah balik. Balik tuan-tuan, sak motor balik rumah. Tu TV kat rumah. Tapi sembahyang kita tak betul. Sebab tuan-tuan ya, dah kita sembahyang alhamdulillah. Di kalangan ibu-ibu ayah-ayah ya, yang dah pencet dan sebagainya, alhamdulillah tuan-tuan ya, nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala saat dah pencet, alhamdulillah. Ramai lagi di kalangan para sahabat, kawan-kawan kita di sana, di luar sana tuan-tuan, dah pencet dan juga dan sebagainya, masih tak nampak lagi pintu-pintu masjid ataupun surau-surau tuan-tuan. Mereka masih tuan-tuan dibuai dengan ya, dengan kosronokan di luar sana. Sembahyang pun tak Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan, kena belajar. Saya tengok tadi ada di luar kuliah tuan-tuan ya, sahabat saya ya, Ustaz Maslin ya, kitab Muniyatul Musalli datang. Tuan-tuan ya, ini penting tuan-tuan. Dan apabila kita dah yakin dengan sembahyang itu dah sah, alhamdulillah, menepati rukun wajib dan juga sebagainya, tanya diri sendiri, dah sempurna ataupun belum? Sunat dia, ni tuan-tuan ya, sunat aba'at dia, sunat hay'ah dia dan juga sebagainya. Sebab yang sunat-sunat itu adalah merupakan perhiasan. Kita nak cantik, kita nak lawa, kita nak nampak handsome pada setiap hari dengan berpakaian kemas dan juga sebagainya. Begitu juga solat tuan-tuan. Ada sunat aba'at dia, ada sunat hay'ah dia. Kita buat dengan sebetul-betulnya. Bila lagi tuan-tuan nak kita nak perbetulkan solat kita? Kan masih tunggu dulu. Umur kita makin hari dah 60 lebih, 70 lebih. Ramai dah kawan-kawan kita dulu yang tinggal, yang tunggu dan sebagainya. Yang di kalangan mereka itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih lagi tuan-tuan tak sempat untuk nak memperbaiki akan solatnya dan juga sebagainya. Oleh itu saya menyeru ibu-ibu dan ayah yang masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu masa yang ada ni pergunakan dengan sebaik-baik yang mungkin untuk kita nak membuat nak amalan solat itu terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sekali lagi untuk malam bahagian tuan-tuan mengenai baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat
kita Covid ini tuan-tuan ya. Kuliah tu sebab maghrib sebenarnya. Yang ni terlebih sikit tak ada masalah. Mudah-mudahan ya walaupun sikit dan juga sebagainya, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Minta maaf ya banyak ya, terkasar bahasa bicara saya pada malam yang bahagia ni. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.